Okey, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada forum kali ini dengan tajuknya Penceraian atau Poligami, Adakah Itu Perlu? So, pada hari ini saya bersama dengan panel saya yang cantik dan segak di sebelah saya lah kan. Bernama Ainur Afifah binti Zakaria. Okey, pada hari ini bersama saya, Siti Syajara binti Muhammad Rasli, kita akan sama-sama mengupaskan topik perceraian dan juga poligami, di mana topik tersebut adalah salah satu topik yang sangat hangat yang diperkatakan di media sosial pada hari ini. Okey, baik. So, Cik Afifah, tanpa buang masa, saya ingin bertanyakan soalan pertama lah kepada Cik Afifah. Boleh tak Cik Afifah ceritakan tentang definisi penceraian itu sendiri daripada pandangan Cik Afifah sendiri? Okey, pada pandangan saya, penceraian ni bermaksud menamatkan hubungan antara suami dan isteri, sama ada itu atas pilihan suami ataupun itu berdasarkan dengan bantuan hakim ataupun kadi. So pada pandangan saya, penceraian ni ada 5 jenis, iaitu yang pertama, talak. Talak ni dari segi syarak, iaitu maksudnya melepaskan ikatan perkahwinan dengan perkataan yang jelas atau kinayah, iaitu sindiran. Contohnya, suami tu terang-terang menyatakan, Siti sekian-sekian, aku ceraikan kau dengan talak berapa. So itu secara jelas. Kalau secara kinayah, contohnya zaman sekarang ni orang kan banyak guna phone, zaman moden orang cakap kan. So ada juga berita yang saya tengok di media sosial yang suami dia melafazkan talak melalui chat ataupun mesej. So itu pun dikira talak jugalah. Dan ada juga yang jenis sindiran macam, kalau kau keluar dari rumah ni, kau selangkah je kau keluar dari pintu rumah ni, jatuh talak ke atas engkau. So itu pun dah dikira talak. Okay, seterusnya fasak. Fasak ni melepaskan ikatan perkahwinan antara suami dan isteri setelah diminta cerai oleh isteri melalui pengadil, iaitu hakim. Fasak hanya boleh dilakukan oleh pihak yang berkuasa sahaja seperti hakim dan kadi apabila terdapat sebab tertentu seperti kehilangan suami. Contoh macam MH370 yang beberapa tahun yang lepas. So bila suami dia hilang, anda katalah salah seorang daripada suami dia hilang, wife dia ni boleh dah menunggu dalam 2-3 tahun. So dia boleh minta fasak di mahkamah untuk minta fasak lah atas perceraian sebab suami dia hilang, tak tahu ke mana kan. Ataupun mati, ataupun salah seorang suami atau isteri murtad dan sebagainya. Okay, yang ketiga iaitu khuluk ataupun tebus talak. Yang ini memang ramai jugalah yang isteri-isteri suka buat, iaitu talak yang berlaku dengan keinginan isteri dan kesungguhannya untuk bercerai. Contoh macam viral case yang isteri pengarah filem minta diceraikan di pengadilan. So bila pengarah tu sendiri tak nak ceraikan, so dia akan teruskan dengan menggunakan hakam. Hakam tu lebih kepada penceraian yang memang boleh dilafazkan oleh wakil, iaitu ayah kepada si suami. Next, li'an. Li'an itu merupakan sumpah seorang suami apabila ia menuduh isterinya berzina. Sumpah itu diucapkan sebanyak 4 kali bahawa tuduhan itu benar, dan pada sumpah yang kelima ia meminta kutukan daripada Allah SWT sekiranya ia berdusta. Okay, so yang seterusnya dan akhir sekali, ni poin akhir sekali, iaitu zihar. Zihar pada segi istilah syarak bermaksud suami yang menziharkan juzuk tubuh badan isterinya dengan muhram suami dengan mana-mana anggota lahirnya. Contohnya dia menyamakan, muka awak ni macam muka mak saya lah. Awak ni macam mak saya lah. So benda tu dah jatuh zihar. Tapi zihar ni tidaklah sampai jatuhnya talak sehingga menyebabkan suami isteri itu bercerai-berai. Tetapi hukum tetap dikenakan bersabit dengan kesalahan tersebut. Okey, baik. Panjang kupasan yang dikupaskan oleh kupasan poin yang diberikan oleh Cik Afifah sendiri kan. Okey, boleh saya nak tanya tentang apa yang Cik Afifah ada cakap tadi. Cik Afifah ada masukkan sedikit tentang isu yang orang kata hangat diperkatakan di media sosial sini. So apakah pandangan Cik Afifah tentang kes penceraian yang viral tu? Okey, macam kes pada pandangan saya macam kes tu kan.
Perceraian tu memang bukan sesuatu yang digalakkan dalam Islam dan memang bukan perkara yang baik pun. Memang dia diharuskan, hukumnya diharuskan, tetapi ia akan mendapat murka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan tu akan mendapat murka dan namun sekiranya ada konflik yang berlaku dalam hubungan suami isteri tu dan boleh memudaratkan kedua-dua belah pihak ataupun salah seorang pihak, so perceraian tu adalah jalan penyelesaian yang terbaik untuk dilakukan oleh suami dan isteri daripada terus menyakiti antara satu sama lain. Ya, betul lah kan, sebab Rasulullah SAW pun pernah bersabda dalam hadis ni yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, yang berbunyi abghadul halal ilallah at-talaq, maksudnya perkara halal yang paling dibenci lah, paling dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah talak. So ini adalah riwayat Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Dia dalam salah satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW lah kan. Sebab bila talak ni bukan satu benda yang haram, tapi kalau sebolehnya kita elakkanlah. Selagi boleh berbincang, kita kena bincang. Kalau kata tak ada persepakatan, tak mencapai satu kesepakatan yang sama tu, barulah kita boleh minta bantuan daripada hakim kan sendiri untuk berikan pandangan mereka. Okey, baik. Selain daripada isu perceraian, kita pun ada banyak mendengar tentang isu poligami kan. So bagi Cik Fifah sendiri kan, apa Cik Fifah faham melalui poligami dan apakah poligami ni sebenarnya bagus untuk lelaki ataupun sebaliknya lah? Okey, untuk poligami semua perempuan tak suka dimadukan, diduakan, apatah lagi ditiga dan diempatkan. So pada pandangan saya, poligami ni hukumnya boleh dibenarkan untuk lelaki berkahwin lebih daripada seorang, tetapi kalau menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau sekitar 25 tahun perkahwinan baginda bersama isteri pertamanya, iaitu Siti Khadijah binti Al-Khalid. Baginda tidak pernah sekalipun menduakan isterinya itu sehinggalah isterinya menghembuskan nafas yang terakhir. So Rasulullah ni berpoligami selepas kematian isteri pertamanya. Itu pun berdasarkan atas rasa untuk menjaga ahli keluarga, sahabat-sahabat baginda yang syahid di medan perang. So agama pun tak melarang lelaki yang berkemampuan untuk berkahwin lebih daripada seorang, tapi tak boleh juga lebih daripada 4 orang. Tetapi paling utama dalam Islam ni, macam mana seorang lelaki itu menikah untuk menjaga syahwatnya dengan hanya memiliki seorang isteri sahaja. So perkara ni pun ada disebut juga dalam Al-Quran, iaitu berbunyi, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengahwininya, maka kahwinilah wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kahwinilah seorang sahaja yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Surah An-Nisa ayat ketiga. So dekat sini Al-Quran menekankan bahawa sekiranya lelaki tu mampu untuk berkahwin 3 ataupun lebih, dibenarkan sekiranya dia mampu. Tapi sekiranya dia rasa dia tak mampu untuk berlaku adil, cukuplah seorang je. Okay. Okay, so poligami ni kalau daripada sudut Cik Fifah sendiri, kita pun tak semua perempuan yang bersetuju dengan poligami, melainkan kalau mereka ada hal-hal tertentu yang menyebabkan mereka okey dengan poligami tu kan. Tapi kebanyakan perempuan yang akan memilih untuk lebih kepada bercerai lah. Sebab apa? Dia akan fikir suami mereka dah berlaku curang. So bila curang ni mestilah tak nak ada persepakatan, sebab kalau bagi peluang pun belum tentu dapat peluang yang sama kan. Okey, baik. Saya suka dengan Cik Fifah yang masukkan unsur surah yang menurunkan, yang diturunkan disebabkan oleh poligami ni. Yalah, kadang-kadang tapi disebabkan ayat ni lah yang menyebabkan ramai lelaki yang menyalahgunakan ayat tersebut. So boleh tak kalau Cik Fifah bagi tahu pula, berikan syarat-syarat ataupun nyatakan syarat-syarat yang sebenarnya siapa yang layak untuk menjalankan poligami ni?
Okay, untuk syarat-syarat layak untuk berpoligami ni banyak actually. Kalau ikutkan ramai je yang mampu. Okay, tapi syarat-syarat ni penting juga untuk mengelakkan daripada isteri-isteri tu dianiaya oleh suami. So, syarat yang pertama ialah mampu berlaku adil. Maksudnya dekat sini dia boleh laku adil kepada isteri-isterinya. Sekiranya dia berkahwin lebih daripada seorang, so dia mampu untuk bagi nafkah yang sama. Janganlah pula isteri pertama dapat 1,000 je, tiba-tiba isteri kedua dapat banglo, dapat kereta mewah. So benda tu jadi tak adil. So nafkah anak-anak pun perlu dibagikan sama rata. Hak isteri-isteri pun perlu dibagi sama rata. Kalau rasa tak mampu untuk adil dalam pemberian nafkah ataupun nafkah zahir dan batin, tak perlu, rasanya tak perlu kot untuk meneruskan niat untuk berkahwin lebih daripada seorang. So yang seterusnya, jumlah isteri dibebaskan semaksimumnya 4 orang. So ini pun nak kahwin seorang pun tak terjaga, ini kan pula nak kahwin 2, 3, 4 kan. So kalau rasa-rasa bolehlah jaga 2, 3, 4 tu, bolehlah kahwin. Tapi kalau rasa macam aduh yang seorang ni pun dah macam itu nak ini, nak itu nak ini kan. So rasa macam dah tak mampu nak bagi, betterlah seorang je pun dah cukup dah untuk membahagiakan. Okay, next, mampu memberi nafkah zahir dan batin. Okay, so dekat sini, kalau sekiranya si lelaki tu mampu, dia rasa aku dah kaya, ada seorang isteri ni rasa macam macam biasa sangat kan. So nak kahwin lagi 2, 3, 4. Kalau dia rasa mampu untuk macam poin yang pertama tadi, untuk berlaku adil, pemberian nafkah pun adil, so dibenarkan untuk berkahwin lebih daripada seorang. Sekiranya tidak mampu, so rasanya tidak perlulah untuk berbuat demikian, dan lebih baik dia memfokuskan kepada isteri dan anak-anaknya yang dah memang sedia ada dah sekarang. So yang seterusnya, niat semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So sekarang ni orang kebanyakannya yang kahwin lebih daripada 2 atau lebih daripada seorang ni, kebanyakannya lebih menumpukan kepada untuk melepaskan nafsu syahwatnya sahaja. So bukanlah untuk berbuat ibadah ke apa ke. At last kahwin yang ada isteri yang terabai, ada anak-anak yang terabai. So rasa macam itu pun bukanlah ibadah kepada Allah. So benda tu akan membebankan lagi isteri-isteri yang dikahwin sebelum tu. So sekiranya rasa macam saya bagi contoh lagi. Contoh macam lelaki tu menikahi perempuan yang baru masuk Islam, orang kata mu'alaf. So untuk membimbing dia, macam kita tahu kita perlu bimbing para mu'alaf ni untuk dikekalkan di jalan Allah kan. So itu dibenarkan. So kalau dia nak kahwin pun saja-saja macam untuk memenuhi nafsu dia, rasanya dia perlu hentikan niat dia tu dan fokuslah kepada isteri yang memang dah ada ni. So next, tidak boleh menikahi 2 wanita yang bersaudara. Contohnya dia kahwin dengan wife dia ni, lepas tu dia tengok adik ipar aku cantik lah pula kan. Tiba-tiba pula dia berkenan untuk menikahi adik iparnya. So itu adalah haram. Tapi sekiranya isteri dia telah meninggal dunia dan dia berniat untuk menikahi adik kepada arwah isterinya, itu adalah dibenarkan untuk menyambung ataupun untuk berniat untuk menjaga anak-anak dia yang ditinggalkan oleh isterinya. Okay, dan poin yang terakhir iaitu wajib menjaga kehormatan para isteri. So menjaga kehormatan para isteri ni, bila dah kahwin banyak-banyak ni, kadang-kadang bila contohlah dia dah kahwin seorang kan, lepas tu dalam masa sama dia bercinta dengan orang luar. So dia macam wife I macam ni je sebenarnya. So dia dah muka aib isteri dia. Dari situ kita boleh tengok yang lelaki ni, dia tak boleh menjaga maruah isteri dia. So macam mana dia nak kahwin 2, 3, 4 kalau dia tak boleh nak jaga aib isteri dia. So dia tak boleh lah macam nanti bila dah kahwin,
dekat isteri kedua ni kau cerita buruk pasal isteri pertama. Dekat isteri pertama kau cerita buruk pasal isteri kedua. So dekat situ dah ada keterbukaan aib. Dan juga dia juga merupakan lelaki tu membuka bekung di dada. So dia menunjukkan keburukan dan diri dia, dan juga dia membuka aib isteri-isteri dia. Panjang ni kupasan yang diberikan oleh Cik Rifah berkaitan dengan syarat-syarat siapa yang sebenarnya layak untuk berpoligami. So saya sangat tertarik dengan setiap poin yang diutarakan oleh Cik Rifah sendiri, sebab setiap poin tu ada maksud yang tertentu, ada kelebihan poin tersebut. Contohnya macam mampu berlaku adil. Orang akan berfikir yang mampu berlaku adil ni hanyalah disebabkan oleh duit. Adil bukanlah maksud duit saja. Adil bukanlah maksud masa saja. Sebab ada setengah ni yang kata saya mampu berlaku adil. Berlaku adil dari segi apa? Masa. Tapi kewangan tak cukup. Pada akhirnya dia hanya berat sebelah mungkin isteri pertama tu dapat macam ni, isteri kedua dapat lebih, dan isteri yang jumlah isteri yang dibatasi ni betul lah mestilah 5 kan, mestilah 4, 5 pula, terlajak pula nanti habis orang. Okay, so 4 orang. So macam bila dah berkahwin 4 tu, kalau rasa nak kahwin lagi cukup lah. Sebab yelah kita ada hak yang tertentu. Kalau tak nanti habis semua perempuan, lelaki-lelaki lain nak kahwin dengan siapa? Betul. Okay. Okay, so dia mampu beri nafkah zahir dan batin, itu sama seperti adil lah kan. Kalau boleh beri semacam 100 dekat isteri pertama, saya boleh beri 100 juga dekat isteri kedua. Ataupun kalau kata tak mampu beri 100, mungkin 50 pada kedua-dua belah pihak. Okay, niatkan semata untuk ibadah kepada Allah ni, saya setuju dengan poin Cik Afifah, di mana kalau kita berkahwin dengan mu'alaf, mungkin boleh diterima pakai kalau kita kata nak beribadah tu. Tapi kalau berkahwin sesama Islam, kalau kata mungkin isteri yang kedua tu kurang sedikit didikan agama, mungkin itu boleh. Tapi kita ni siapa? Boleh tentulah agama kita ni, kita bukan ustaz. Mereka tu lelaki yang berkahwin tu tak semestinya ustaz. So rasanya kalau kata berkahwin dengan mu'alaf tu pun mungkin boleh kalau kita hantar mereka kepada pusat-pusat rawatan, pusat-pusat pengajian Islam yang lebih berkaliber, yang ada sijil dan lesen yang lagi, orang kata lagi mantap lah pengajaran mereka kan. Pasal tidak boleh menikahi dua wanita yang bersaudara ni, itu sebenarnya betul lah. Sebab yelah dalam Islam sendiri dah tegas, sebab benda tu akan menyebabkan kita, kalau kata sebenarnya kalau kata boleh pun, benda tu akan menyebabkan pergaduhan antara adik-beradik dan akhirnya memecah belahkan keluarga tersebut. So itu benda tu adalah tak baik lah. Dan yang terakhir adalah wajib menjaga kehormatan para isteri. Sebenarnya waktu sebelum berkahwin lagi, bukan terpakai kepada kita sahaja, kepada pasangan isteri pertama, isteri kedua, sebenarnya daripada family sendiri pun sama. Mana isteri sendiri pun tak dibolehkan untuk membuka aib suami, dan suami pun tak dibenarkan untuk buka aib mesti dekat keluarga masing-masing. Sebab apa? Sebab kita ni menjaga rumah tangga dengan baik. Sebab bila kita buka ni nanti akanlah berlakulah mak ataupun ayah yang sangat sayang ni cakap, alamak kenapa Islam kau macam tu, tak ada cerai. Benda tu akan menyebabkan berlakunya perkara yang lain pula kan. Okey, baiklah, kita pun tak naklah mengambil masa penuh terlalu lama. So mungkin topik kita pada hari ini akan tamat pada masa sekarang je. So tapi saya ingin buat sedikit ni lah, orang kata rumusan yang besar. Okey, pada awal forum tadi kita ada minta penjelasan tentang definisi penceraian daripada sudut pandangan Cik Fifah sendiri, mana Cik Fifah bagi 5 poin, iaitu yang pertama tolak, yang kedua fasakh, yang ketiga kuluk, yang keempat li'an, dan yang kelima adalah zihar. Dan yang fokus utamanya kita pada ini adalah berkaitan dengan talak lah kan. Okey, Cik Fifah ada cakap tentang pandangan di sini tentang perceraian ni, tentang perceraian orang kata sekarang ada isu viral lah, kata orang kahwin cerai itu pun satu benda yang tak baik. So pandangan kita ni tak semestinya, ada orang yang bersetuju, ada orang yang tak bersetuju kan. Kita menghormati semua pandangan orang. Dan kita pun ada berbincang tentang boleh tak poligami itu sebenarnya berlaku, dan boleh berlaku tetapi atas beberapa sebab yang tertentu, di mana mungkin untuk membantu untuk menyebarkan syiar Islam. Kalau daripada zaman Rasulullah SAW dulu pun dia berpoligami disebabkan untuk menjaga isteri-isteri para sahabat yang dah yang dah syahid ketika berperang. Dan terakhir kita ada bincangkan juga tentang siapa yang dibolehkan untuk berpoligami dan syarat-syarat yang melayakkan mereka untuk berpoligami. So mungkin itu saja pada hari ini. Saya sangat berterima kasih kepada Cik Afifah sendiri kerana sudi bersama-sama dengan saya untuk mengupaskan tentang forum kita pada hari ini dengan tajuknya
talak, perceraian dan poligami, adakah itu perlu? So mungkin itu saja daripada kita pada hari ini. Saya ucapkan sekali lagi sekian terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi